Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah, kita teruskan lagi pada malam ini menyambung daripada perbincangan kita pada semalam berkaitan dengan sifat kalam Allah Subhanahu wa taala. Yang mana kita berhenti pada kalam Muhasyi Syekh Syarqawi pada katanya wa qawluhu wa yata'allaqu. Okey. Sebagaimana yang mengkhulasahkan dan sebagai kita mudzakarah serta kita simpulkan apa yang kita dapat pada semalam berkaitan dengan sifat kalam bagi Allah Subhanahu wa taala ini, maka kita dapat simpulkan bahawa di sisi ahli sunnah wal jamaah kalam Allah ini laisa biharfin wala sautin, tidak dengan huruf dan tidak bersuara. Okay. Kemudian musannif mendatangkan pandangan Syekh Addududdin Al-Iji yang mana beliau menyatakan kebarangkalian dan juga boleh bahawa kalam sifat Allah Ta'ala ini berhuruf dan bersuara, tapi huruf yang suara bukan yang bersifat dengan makhluk. Huruf dan suara yang bukan dengan sifat-sifat makhluk. Tidak ada takdim, tidak ada takhir, tidak ada i'rab, tidak ada lahan, tidak ada dahulu kemudian. Takdim dan takhir tidak ada. Tapi huruf dan suara yang layak dengan Allah Subhanahu wa taala. Itu pandangan Syekh Addududdin Al-Iji yang mana pengarang mengatakan ini kebarangkalian meresap masuk daripada pandangan Hashwiyah yang masuk serta pengarang Imam Al-Iji seakan-akan cenderung mengatakan bahawa boleh sahaja sifat kalam Allah Ta'ala itu berhuruf bersuara yang layak dengan Tuhan, yang tidak bersifat dengan sifat baharu. Jadi apa beza dengan Al-Hashwiyah? Maka ini kalau kita perhatikan elok-elok, apa yang saya dapat lihat dan juga pemerhatian yang kita dapat buat bahawa beza antara pandangan Syekh Addududdin Al-Iji dan juga pandangan Hashwiyah, antaranya Ibn Taymiyah dan yang mengikutnya dari kalangan Salafiyah sekarang, bahawa di sisi Addududdin Al-Iji, beliau mengatakan bahawa kalam dan juga huruf dan juga suara itu bukan tidak bersifat dengan sifat baharu, bukan huruf dan suara yang bersifat dengan sifat baharu. Adapun di sisi Hashwiyah, mereka juga mengatakan huruf dan suara yang layak dengan Tuhan. Tetapi pada mereka, kaedah mereka bahawa harus berlaku pada sifat Tuhan itu perbuatan yang baharu. Maknanya Allah Ta'ala boleh membuat perbuatan pada dirinya. Sebagaimana yang maklum bahawa di sisi mereka kan itu mereka mengharuskan istiwa Allah dengan maksud istaqarra, mana ia tahayyus, mengambil ruang pada diri Allah. Zat tu Allah boleh membuat perbuatan pada dirinya. Maknanya boleh berlaku sifat hudus pada diri Allah. Itu bezanya kalau kita perhati antara pandangan Syekh Addududdin Al-Iji dan juga Hashwiyah. Adapun Hashwiyah, dia tidak Imam Iji sekadar mengisbatkan bahawa kalam itu berhuruf bersuara tapi bukan dengan sifat hudus. Dia juga menafikan boleh berdiri sifat hawadis pada zat Tuhan. Boleh berdiri perbuatan yang Tuhan buat pada diri. Dia nafikan juga. Istihalatu qiyami al-hawadithi bizatillah, itu Syekh Addududdin Iji setuju sebagaimana ahli sunnah yang lain bahawa Allah mustahil ada pada zat Allah Ta'ala itu sifat baharu dan boleh berdiri sifat baharu pada zat Tuhan itu mustahil. Lain dengan Hashwiyah. Hashwiyah mereka mengharuskan, sebab itu boleh Tuhan tu turun. Tuhan membuat satu perbuatan pada dirinya. Apa dia perbuatan tu? Namanya nuzul. Daripada atas ke bawah. Tuhan memperbuat perbuatan pada dirinya. Iaitu namanya apa?
istiwa dengan makna istaqarra. Tuhan boleh mengambil bertempat dan seumpamanya. Maka Hashwiyah mereka mengharuskan qiyamu al-hawadith bidzatillah. Lain dengan pandangan Imam Addududdin Al-Iji. Itu bezanya. Namun sebagaimana yang disebut oleh muhakkik kita, oleh Syekh Syarqawi rahimahullahu taala, hatta pandangan Imam Addududdin Al-Iji tersebut tidak dianggap sebagai pandangan yang mewakili mazhab Asy'ariyah lah. Okey, jadi kerana itu kitab-kitab seperti Mawaqif Al-Iji ataupun kitab mana lagi? Syarah Aqaid Adudiyah dan seumpamanya, dia bukan jenis kitab manhajiyah. Ia bukan kitab yang diajar untuk menyemai manhaj dan mengajar manhaj pada pelajar. Tak sesuai. Iaitu kitab peringkat tinggi yang mana ahli sahaja yang layak. Kerana apa? Kerana dalam itu ada perbahasan yang seumpama beginilah. Kerana apa yang dibawa itu ada kadang-kadang ikhtiar pilihan pengarang. Okay? Jadi kita tak pelik lah kalau kitab-kitab, walaupun kitab besar gitu, kitab Imam Razi dan seumpamanya, kenapa tidak dijadikan muqarrar? Sebab memang dia tidak sesuai dijadikan muqarrar. Sebagaimana kalau kita lihat kepada contohnya Nahu. Orang tak jadikan kitab Sibawayh itu sebagai muqarrar kepada nak mengajar Nahu kepada pelajar. Tak jadi. Tak. Kitab Ibnu Jinni tak jadikan kitab sebagai muqarrar dalam pengajian Nahu kepada pelajar. Orang ambil apa? Kitab-kitab yang boleh membina manhaj. Kitab manhajiyah. Jurumiyah, Qatrun Nada, Alfiyah dan seumpamanya. Jadi kitab-kitab itu yang mana dia dapat membentuk dan dapat memberi kefahaman. Adapun kitab-kitab yang tinggi itu bukan levelnya lagi. Itu untuk mutakhassisin, untuk orang yang dah tabahur dan juga ada kelengkapan untuk mengarung dalam lautan ilmu serta perbincangan yang dibawa dalam kitab-kitab tersebut. Okey, jelas Maka bezalah. Jadi kalau pada yang dilihat, ana lihat bahawa daripada pandangan Addududdin Al-Iji dan juga Hashwiyah ada bezanya di situlah. Wallahu alam, kalau asatidzah dan ikhwah sekalian ada buat kajian tentang ni, boleh berkongsilah berkaitan dengan sifat kalam pada aliran yang bukan aliran masyhur dan bukan pandangan muktamad dalam mazhab Asy'ariyah. Okey. Habis. Kemudian kita masuk pada kalam musannif rahimahullah. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-muallif rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bihi wa bi'ulumihi fid dharain amin ya rabbal alamin. Qawluhu wa yata'allaku ay ta'alluqan tanjiziyan qadiman, dan bertakluk ia sifat kalam itu bertakluk ta'alluqan tanjiziyan qadiman, akan sebagai ta'alluq tanjizi qadim. Okay. Jadi dia bertakluk, sifat kalam ini ada banyak bentuk ta'alluq dia, bahagian ta'alluq dia. Jadi dalam sifat kalam itu dia bertakluk sebagai ta'alluq tanjizi qadim, kecuali apa? Illal amra wan nahya, kecuali suruh dan larang indal Asy'ariyah, di sisi Asy'ariyah. Kalau kita lihat dalam kitab-kitab lain, maka al-kalam ini dia boleh ada ta'alluq bentuk al-khabar. Khabar. Penceritaan. Khabariyah, penceritaan. Yang seterusnya ada bentuk qasas, qisas. Ada istikhbar. Okey. Jadi yang selain daripada suruh dan larang. Sebab tu dia datang dengan selain daripada suruh dan larang. Masuklah qisasul anbiya, al-khabar, al-istikhbar, al-wa'du wal-wa'id dan semua sekali tu. Yang bukan suruh dan larang itu bertakluk dengan sebagai ta'alluq tanjizi qadim. Dengan maksud apa? Kalam Allah telah bertakluk dia sejak azali lagi dengan perkara-perkara itu. Okay. Kecuali illal amra wan nahya indal Asy'ariyah, kecuali suruh dan larang di sisi Asy'ariyah. Kenapa? Kerana di sisi Asy'ariyah
mensyaratkan. Asy'ariyah mensyaratkan bahawa untuk sah suruh dan larang itu mesti ada orang yang al-amir al-ma'mur, yang disuruh tu. Orang yang disuruh, al-manhi, orang yang dilarang. Mesti ada. Yang disuruh, yang dilarang itu mesti ada. Makna kalau makhluk belum ada, maka tidak gunalah suruhan dan larangan. Sebab itu dia kata di sini, di sisi Asy'ariyah, dia melihat kepada syarat untuk suruh dan larang. Satu lagi yang lupa nak sebut tadi. Maka di sini kalau lihat apa beza Imam Addududdin Iji dan juga jumhur Asy'ariyah kita, ataupun pandangan yang muktamad dalam mazhab Asy'ariyah. Mazhab Asy'ariyah melihatkan bahawa huruf dan suara ini ialah sifat yang lazim bagi hawadith. Huruf dan suara ini sifat yang lazim bagi kalam makhluk. Bila begitu dia nafi tu. Adapun Syekh Addududdin Iji, dia tidak kata itu melazimi suara dan huruf itu memang tidak mestinya sifat makhluk sahaja. Gitu. Jadi beza situ, sebab tu dia memungkinkan bahawa boleh saja kalam Allah itu dengan berhuruf bersuara yang bukan bersifat dengan sifat makhluk, yang layak dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Sama juga di sini. Kalau dalam masalah ni, okey, selesai tu. Al-amru wan nahi di sisi Asy'ariyah, dia mensyaratkan sah suruh dan larang itu mesti ada manhi, orang yang dilarang, al-ma'mur, orang yang disuruh. Jadi kalau tidak, khitab itu jadi abath, sia-sia. Kita suruh masuk dalam bilik, orang tak ada, kita kata bangun. Siapa ada dalam bilik? Tak ada. Manusia pun tak ada, jin pun tak ada, haiwan pun tak ada. Kosong. Jadi kita suruh tu suruh yang sia-sia kerana tidak ada mukhatab. Orang yang kita khitab tu tidak ada. Kerana amrun dengan nahyun ini dia melibatkan mukhatab, orang yang nak dikhitab. Jadi kalau mukhatab tak ada, amrun dengan nahyun itu sia-sia. Kerana itu di sisi Asy'ariyah dia kata lazim suruh dan larang itu mesti ada mukhatabnya. Maka bila begitu fa inna lahuma ta'alluqaini. Ta'alluqaini jadi isim anna muakhar. Isim inna. Fa inna lahuma. Kerana sesungguhnya bagi suruh dan larang itu ada dua ta'alluq. Ada dua ta'alluq. Apa dia? Suluhiyun qadim. Pertama ialah suluhiyun qadim. Suluhi qadim. Suluhi ni i'rab. Ni i'rab kita tak tekan manalah. Ustaz kalau nak siapa nak tengok, nak ikuti Ustaz Faisal, bagus. Dia cerita bab i'rab, nampak tak? Dia maknanya penerangan tu sangat detail lah. Kita memang tak sempat lah kalau kita nak buat gitunya. Jadi ikhwah pelajar tulabul ilm sekalian yang mana nak belajar i'rab ini, moleklah ikuti video beliau, nampak tak? Ustaz Muhammad Faisal Ismail. Carilah Ustaz Muhammad Faisal Ismail. Promosi ke dia sikit. Tak, sungguh. Jadi dia ajar cara i'rab. Kita memang tak sempat lah gitu. Sebut mudah-mudah. Suluhiyun qadim. Dia boleh sama ada kita nak jadikan dia badal daripada ta'alluqan pun boleh, tapi ambil sewajah je lah. Ambil satu wajah je, jadi khabar mubtada' mahzuf. Suluhiyun qadim. Yang pertama, ta'alluq berkait dengan kalam dari aspek suruh dan larang ini. Pertama ada suluhiyun qadim. Wa huwa ta'alluquhuma, iaitu ta'alluq suruh dan larang bil mukallafin, dengan mukallaf, qabla wujudihim, sebelum ada mereka. Jadi makhluk ini, mukallaf ini, mukhatab ini, sebelum Tuhan cipta, kalam Allah dari segi suruh dan larang itu kita panggil berta'alluq dengan ta'alluq suluhi qadim. Dengan maksud Allah boleh dan mampu untuk menyuruh dan melarang sejak azali. Maknanya sebelum ada makhluk, Allah layak, boleh dan mampu untuk menyuruh dan larang. Melarang siapa? Makhluk yang belum ada. Kenapa belum ada? Sebab masih dalam azali, belum diciptakan. Tapi sifat Tuhan itu sifat yang telah sempurna.
Kita tak kata sifat Tuhan tu tak ada lagi takluk. Ada takluk, tapi takluk dia bentuknya suluhi. Mampu untuk Allah Ta'ala menyuruh dan melarang. Melarang bagi mukallaf apabila mukallaf itu ada. Wa tanjiziyun hadithun. Yang kedua, tanjizi hadith. Tanjizi hadith. Apa dia? Wa huwa ta'alluquhuma bihim. Iaitu ta'alluq suruh dan larang dengan mukallaf ba'da wujudihim. Setelah ada mereka. Jadi bila Tuhan dah cipta makhluk ni, maka Allah pun menyuruh dan melarang secara langsung, secara sungguh. Dipanggil sebagai tanjiziyun hadith. Ta'alluq secara sungguh, langsung. Makna bukan patut, bukan mampu dah ni. Memang disuruh dan dilarang langsung terus. Hadis tu kenapa? Kerana berlaku itu pada zaman fima la yazal. Pada zaman yang telah ada makhluk ni lah. Maka kerana zaman makhluk, maka dipanggil hadis. Jadi itu dipanggil ta'alluq tanjiziyun hadis wa huwa ta'alluquhuma bihim ba'da wujudihim. Setelah ada mereka. Bisifati taklif. Dengan sifat-sifat taklif. Yang mana yang layak untuk menerima khitab tersebut. Okay. Ini juga dalam perbincangan ta'alluq ni, dalam kitab Aqaidur Riyah pun kita ada terang, dan dalam terjemahan tu rasanya lebih jelas lah kita terang berkaitan dengan bahagian ta'alluq ni. Suluhi qadim, tanjizi hadis, dengan tanjizi qadim itu ada. Dan Al-Fadhil Ustaz Engku Ibrahim pun akan mula dah mengajar kitab itu pada hari Khamis, tak silap saya pada minggu depan lah kot. Pada minggu depan. Jadi siapa yang ada kelapangan boleh ikutilah. Itu terutamanya bagi asas ataupun bagi nak kita memahami sebagai tangga kepada kitab besar-besar, itu sangat penting tu. Okey. Jelas. Wa asyara bidzalika, dan mengisyaratkan dengan demikian itu, ila annal kalama minas sifati al-muta'alliqati, bahawa kalam itu termasuk daripada sifat-sifat yang bertakluk. Dia jenis sifat yang ada takluk. Kalau hayat sifat tak ada takluk. Wa annahu wa asyara bidzalika ila annahu, dan mengisyaratkan juga bahawa ila annahu musawin lil ilmi, bahawa sifat kalam ini menyamai ilmu fil muta'allaq, pada perkara yang dia bertakluk, pada tempat takluk tu, perkara yang dia takluk. Baca mana? Bi fathil lam, muta'allaq. Wa in khalafahu fit ta'alluq, walaupun dia menyalahi, sifat kalam ni menyalahi ilmu pada bentuk ta'alluq. Bentuk ta'alluq, kalam ni ta'alluq dalalah, ilmu ta'alluq inkisyaf, tapi muta'allaq dia sama. Idzil ilmu lil inkisyafi, kerana ilmu tu untuk inkisyaf. Wa huwa al-kalam lidalalati, dan kalam ta'alluq dia bentuk dalalah. Wahia dalalah tu. Wa in kana yalzamuha al-inkishafu, walaupun kalam itu melazim akan dalalah itu oleh inkishaf. Tidakkah bila kita bersifat dengan sifat kalam, ataupun kita kata kita cakap, kita berkalam, tidakkah lazim bila kita beritahu dengan kalam kita, dengan perkataan kita, akan jadi nyata dan juga tahu orang yang dengar? Contoh kita kata, hari ini COVID, statistik begian. Kita beri maklumat, kita bercakap, orang yang dengar tu, tidakkah dia tu menjadi salah satu bentuk maklumat yang mana sampai kepada dia inkisyaf, dapat tahu. Oh, bilangan COVID hari ni statistik begian. Nampak tak? Jadi, wa in kana yalzamuha al-inkishaf, walaupun melazimi oleh inkishaf akan dalalah. Bila ada dalalah, ada inkishaf. Inkishaf tu lazim bagi dalalah. Lazim.
Walaupun lazim, lakinna hadha linkishaf al-lazima, tetapi inkishaf yang lazim ini laha thabitun, dia itu sabit lisami'i, bagi sami', bagi orang lain. Wa amma inkishaful ilmi, adapun inkishaf ilmu, fa thabitun li nafsil alimi, dia itu sabit bagi diri orang yang alim, orang yang bersifat dengan ilmu. Al-alim al-ilmu tasif bil ilm. Ni rasa kita sebut dah perbincangan sebelum ni kan. Dia nak sebut beza antara kalam dan juga ilmu. Walaupun lazim daripada kalam tu bahawa inkishaf. Tapi inkishaf dengan hasil dengan kalam ni bukan pada diri orang yang mutakalim. Diri orang mutakalim tu bukan dengan sifat kalam tu lazim inkishaf. Tetapi dia memberi inkishaf kepada sami' pendengar. Adapun ilmu, itu inkishaf tu lazim bagi orang yang bersifat dengan ilmu. Jadi bezalah tu. Okey. Fathabitun li nafsil alim ay al-muttasif bil ilmi. Qawluhu minal muta'allaqat, daripada segala perkara-perkara yang bertakluk bi fathil lam, baca fathah lam. Apa dia muta'allaqat itu? Wahiya kullu wajibin, iaitu setiap yang wajib, ila akhiri ma sayati, sehingga akhir barang yang lagi akan datang. Jadi bertakluk segala perkara. Kalam ini wajib pun bertakluk, mustahil pun bertakluk, jaiz pun bertakluk. Fa'idha uzila annal hijabu, apabila dihilangkan daripada kita akan hijab, bila Tuhan tarik hijab, sami'na, maka kita akan dengar kalamahu ta'ala. Kalau Tuhan angkat hijab daripada kita, kita boleh dengar sifat kalam Tuhan. Fahimna minhu, dan kita tahu daripada sifat kalam itu bahawa annahu ta'ala mawjudun, bahawa Tuhan itu ada, wa anna syarikahu mustahilun, dan bahawa sekutu bagi Tuhan tu mustahil, wa anna wujudana jaizun, dan ada kita, wujud kita ini baharu. Jadi contoh bagi wajib, mustahil dan harus. Sempurna dah. Jadi kalau Tuhan angkat hijab, kita boleh faham daripada kalam Allah Ta'ala tu, bahawa contoh je ni, bukan maknanya itu sahaja, bukan. Ini contoh. Contoh perkara wajib, makna kita tahu bahawa Tuhan tu wajib ada. Contoh mustahil, sekutu bagi Tuhan tu, itu mustahil. Contoh bagi harus apa? Wujud kita ini, itu harus. Okey. Wa hadhihi aqsamul hukmil aqli ats-tsalath. Aqsamu hukmil aqli as-salasatu, dan inilah pembahagian hukum akal yang tiga. Inilah pembahagian hukum akal yang tiga. Allati hiya muta'allaqatul ilmi, yang mana dia itulah juga tempat ta'alluq ilmu. Okey. Wa'tu ridha, dan diiktiraf demikian itu. Mari iktiraf pula. Bi anna amrallahi ta'ala li ba'dil mukallafin, bahawa suruh Tuhan bagi sebahagian mukallaf, ka Abi Jahlin, seperti Abu Jahal, bima alima subhanahu, dengan apa yang Tuhan dah tahu, annahu la yaqa'u, bahawa takkan berlaku, minhu, daripada Abu Jahal, kal imani, seperti beriman. Suruh itu, anna amrallah yastalzimu, jumlah tu jadi khabar anna, yastalzimu anna amrahu ta'ala muta'allikun biwuku'i dhalikal ma'mur, melazimi bahawa suruhan Allah Ta'ala itu berta'alluq dengan berlaku perkara tersebut, alladhi ta'allaqal ilmu, yang mana bertakluk ilmu, bi'adamihi, dengan ketiadaannya. Bila begitu, faqad ta'allaqa ilmuhu, maka sungguh telah bertakluk ilmu Tuhan bertakluk bima lam yata'allaq bihi amruhu, dengan perkara yang tidak bertakluk dengannya oleh suruh Tuhan, alladhi huwa kalamuhu, yang mana suruh itu ialah kalam Tuhan. Fal ilmu, maka ilmu itu idzan, ketika itu a'ammu, lebih umum, ta'alluqan, lebih umum dari segi
ta'alluqnya minal kalami, daripada kalam. Nampak tak ni? Itu dia wajah i'tirad. Tak jawab lagi ni. Jadi wajah i'tirad dia hak daripada awal tu. Mana dia? Ulang balik. Wa'turida dzalika. Mana nak i'tirad mana ni? Nak i'tirad dia kata bertakluk kalam dengan perkara yang bertakluk dengannya oleh ilmu. Jadi tempat takluk kalam sama dengan tempat takluk ilmu. Jadi tuan syekh kita mari i'tirad. Dia kata suruh hang Tuhan kepada sebahagian mukallaf. Contoh Abu Jahal. Allah suruh Abu Jahal dia beriman. Beriman tu bima alimallah annahu la yaqa. Perkara yang memang Tuhan tahu takkan berlaku. Mana? Iman Abu Jahal. Allah suruh tak Abu Jahal beriman? Allah khitab tak Abu Jahal beriman? Allah suruh. Allah khitab Abu Jahal supaya dia beriman. Dengan cara utus Nabi lah. Jadi Allah suruh Abu Jahal beriman. Jadi suruhan Tuhan tu dengan perkara yang Tuhan tahu takkan berlaku. Iaitu iman Abu Jahal takkan berlaku. Faham daripada itu, yastalzimu, memahamkan, melazimi bahawa suruh Tuhan itu bertakluk dengan berlaku perkara yang bertakluk ilmu dengan takdok. Iman Abu Jahal, ilmu bertakluk dengan Abu Jahal dengan makna memang tak ada iman Abu Jahal. Tuhan tahu bahawa Abu Jahal takkan beriman. Jadi iman Abu Jahal tu memang pasti tidak berlaku pada ilmu Tuhan. Pada ilmu Tuhan dia takkan berlaku. Jadi suruh Allah itu bertakluk dengan berlaku perkara. Perkara yang memang Tuhan dah tahu takkan ada. Bila begitu, sungguhnya telah bertakluklah ilmu Tuhan bima lam yata'allaq bihi amruhu. Maka ilmu Tuhan ini bertakluk dengan perkara yang tidak bertakluk oleh suruhnya. Suruh keimanan. Tuhan suruh beriman. Dalam ilmu Tuhan tu, iman tu ada tak bagi Abu Jahal? Tak ada. Jadi ilmu tidak bertakluk dengan perkara yang bertakluk oleh kalam. Faqad ta'allaqa ilmuhu bima lam yata'allaq bihi amruhu. Maka bertakluk ilmu Tuhan dengan barang yang tidak bertakluk dengannya oleh suruhan Tuhan. Jadi ilmu Tuhan tak bertakluk benda yang Tuhan suruh tadi. Tuhan suruh Abu Jahal beriman. Iman Abu Jahal suruh. Ilmu Tuhan tak bertakluk dengan tu. Dengan maksud apa? Dengan maksud tak ada. Kan iman Abu Jahal pada ilmu Tuhan memang tak ada, tak berlaku. Maka fal ilmu, bila begitu ilmu itu lebih umum ta'alluq daripada kalam. Sebab bukan sahaja dia bertakluk dengan benda yang kalam itu bertakluk, bahkan lebih daripada itu. Benda hak kalam tak bertakluk pun ilmu bertakluk. Sebab kalam tak bertakluk dengan tidak beriman Abu Jahal. Sebab kalam suruh beriman. Tapi ilmu Tuhan bertakluk dengan tidak beriman. Boleh nampak tak? Ya. Maka bila begitu, umumlah takluk kat ilmu Tuhan. Jadi ilmu Tuhan tu, takluk ilmu tu lebih umum pada kalam. Ni i'tirad dia ni. Ni bukan nak pegang ni. Wa ujibah. Maka dijawab bi annal kalamal azaliyah, bahawa kalamullah yang azali lahu ta'alluqatun kathiratun. Kalam Allah Ta'ala yang azali, dia tu ada mempunyai ta'alluq yang banyak. Kalam Tuhan yang hak azali banyak ta'alluq. Walaysa ta'alluquhu munhasiran fi ta'alluqil amriyyi. Bukan ta'alluq dia itu sekadar ta'alluq pada suruh saja. Fahuwa wa inkana, dan ilmu Tuhan itu. Wa inkana lam yata'allaq, walaupun dia tidak berta'alluq. Fil misal, pada contoh yang kita sebut itu. Tidak berta'alluq bitarkil ma'mur, dengan
meninggalkan perkara yang disuruh, ala wajhil amri, atas jalan suruh. Atas jalan suruh. Atas jalan suruh bertakluk tak? Perkara yang meninggalkan makmur. Meninggalkan makmur ni meninggalkan beriman. Ni kena pada mana? Kepada adamul iman. Ataupun tarkil iman. Ataupun tarki al-iman. Pada apa nisbah Abu Jahal? Ilmu Tuhan bertakluk dengan tu kan? Pada contoh yang kita bagi, dia bertakluk bi tarkil ma'mur. Alal wajhil amri. Atas jalan suruh, adakah Allah Ta'ala suruh Abu Jahal tidak beriman? Tidak. Tapi, faqad ta'allaqa bihi ala wajhin nahyi. Sungguhnya, ilmu Tuhan itu bertakluk atas jalan nahi. Atas jalan nahi. Kok mana? Bukan atas jalan suruh. Atas ilmu Tuhan pula. Apa nama ni? Kalam Allah Ta'ala tu. Kalam Allah tu. Bukan ilmu Tuhan. Bincang kalam ni. Walaupun kalam itu tidak bertakluk pada contoh itu dengan meninggalkan makmur. Makna Tuhan tidak suruh tinggal beriman. Tapi dia bertakluk dengan atas jalan wajah nahi. Tuhan larang tinggal beriman. Tuhan larang meninggalkan beriman. Jadi bertakluk ke aspek larangan. Larangan tidak beriman. Jadi larangan tidak beriman tu bertakluk dengan kalam jugalah. Sebab dia bentuk larangan. Okay. Sebab itu dia kata. Ulang balik Ujiba bi annal kalam al-azali lahu ta'alluqatun kathiratun. Ta'alluq dia banyak. Walaysa ta'alluquhu munhasiran fi ta'alluqil amri. Dan bukan sekadar ta'alluq kalam itu pada ta'alluq yang bentuk suruh. Fahuwa wa in kana lam yata'allaq fil mithal. Dan kalam itu walaupun tidak berta'alluq pada contoh yang kita beri, bitarkil ma'mur. Tidak berta'alluq dengan meninggalkan perkara disuruh. Kalam tak suruh pun tinggal beriman. Itu contohlah. Alal wajhil amri, atas jalan suruh. Faqad ta'allaqa bihi alal wajhin nahi. Tapi kalam itu bertakluk atas jalan larang. Kalam melarang meninggalkan beriman. Wa ala wajhil wa'id, dan atas jalan wa'id, memberi amaran seksa. Jadi kalam bertakluk dengan meninggalkan beriman dengan diberi amaran seksa. Mu tak beriman, aku seksa. Masuk neraka dan seumpamanya. Wa ala wajhil khabar, dan atas jalan khabar. Cerita bahawa Abu Jahal tak beriman. Khabar. Ataupun balasan orang tinggalkan beriman di neraka. Khabar juga. Itu wa'id lah maksud. Tapi boleh nak khabar. Lagi umum khabar tu. Jadi, atas jalan bahawa Abu Jahal ni tak beriman. Itu atas jalan khabar. Bi'adamil wuku'i, dengan tidak berlaku. Wahadhihi kulluha, dan ini kesemuanya ta'alluqatun lil kalam. Ini semua ta'alluq bagi kalam al-azali. Ta'alluq kalam azali. Maka tertolaklah i'tiraf yang dibuat tadi. Bahawa ilmu itu umum, kalam itu khusus. Sebab apa? Sebab i'tiraf tu datang nak mengkritik ataupun nak melilai kalam musannif yang kata kalam bertakluk dengan perkara yang bertakluk ilmu. Saya akan faham kalam dengan ilmu ni tempat takluk sama. Jadi mari i'tiraf kata kalau kita tengoknya setengah perkara tu dok faham daripada situ, ilmu lebih umum, kalam lebih khusus. Lepas tu dia jawab balik, kata jangan faham takluk kalam ni kok takluk suruh saja. Jangan faham kok takluk suruh saja. Tengok kok cara lain, dipanggil nahi. Terlibat juga, takluk kalam juga. Khabar, takluk kalam juga. Wa'id, takluk kalam juga. Maka, kerana itu, dia kata, وَهَذِهِ كُلُّهَا تَعَلُّقَاتٌ لِلْكَلَامِ الْأَزَلِي فَلَمْ يَثْبُتْ انْفِرَادُ الْعِلْمِ الْأَزَلِي بِالْمُتَعَلَّقٍ. Maka tidak sabitlah bersendirian ilmu Tuhan yang azali dengan satu muta'allaq, la yakunu muta'allaqan, yang bukan menjadi tempat ta'alluq lil kalam, bagi kalam azali, bisa iri wujuhi ta'alluqatihi, dengan sekalian wajah ta'alluqnya. Jadi dia kata, musannif kata, kita tak ada jumpalah kalau gitu tak bersendirian ta'alluq ilmu Tuhan yang azali dengan satu tempat ta'alluq
yang mana kalam tak bertakluk dengan tu. Ha. Dengan maksud apa? Tak ada perkara yang mana ilmu bertakluk dengan perkara itu, tapi kalam tak bertakluk, tak ada. Pasti kalau benda itu bertakluk ilmu dengannya, kalam bertakluk juga. Sebab kalam ni jenis dan juga aspek takluknya banyak aspek. Banyak betul. Sebab itu dia kata, falam yathbut infiradul ilmil azali bimuta'allakin la yakunu muta'allaqan lil kalamil azali bisaili wujuhi ta'alluqatihi. Okay, boleh? Habis. Kemudian kata musannif rahimahullahu ta'ala, qawluhu al-muttafaq 'alaiha baina ahli sunnati. Mana ni? Ni dia kata, baca dekat tepi, dia kata hadza aidan ma'tufun 'ala ma taqaddama wa huwa akhiru sifatil ma'ani. Akhir sifat ma'ani. Akhir sifat ma'ani al-muttafaqi 'alaiha, yang disepakati di atasnya, baina ahli sunnati, di antara ahli sunnah. Jadi kita berhenti situlah sebab bincang ni panjang juga ni. Wallahu ta'ala a'la wa a'lam. Sekadar tu saja untuk kali ini. Esok hari Rabu, rasanya esok kita tak dapat buat lah kerana ada kuliah maghrib. Sekadar tu saja, insyaAllah lepas ini kita akan teruskan lagi pada hari-hari yang mendatang. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jazallahu anna sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jazallahu anna sayyidina Muhammad sallallahu. Jazallahu anna sayyidina Muhammad sallallahu. Subhanallah. Assalamualaikum. Alhamdulillah rabbil alamin. Assalamualaikum.